Okey, baik. Sebelum kita mulakan untuk kelas kita pagi ini, mohon tuan-tuan perempuan yang menonton mungkin boleh komen di bawah sama ada suara saya ini jelas ataupun tidak dan live ini clear ataupun tidak. Kalau clear, maklumkan komen di bawah supaya saya maklum respon daripada tuan-tuan yang menonton. Dan kalau tak okey, mungkin saya boleh perbaikilah dari sudut teknikal untuk pagi ini, insyaAllah. Untuk hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi iaitu tafsir kita pada surah Al-Kahf, dan ini adalah surah yang ke-18 di dalam Al-Quran. Ini kena dulu, nampak tak? Baik, kita akan tengok pada tafsir surah Al-Kahf yang berbicara berkaitan tentang ada 4 perkara yang utama dan kita telah sentuh beberapa ayat secara tidak langsung pada kesempatan yang lalu, iaitu pada minggu yang lalu. Okey. Baik, sekadar untuk ulangan dan ulang kaji apa yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu surah Al-Kahfi ini merupakan asbabun nuzulnya adalah apabila masyarakat musyrikin Quraisy tak mempercayai tentang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dakwah baginda Nabi dan akhirnya ketika mana mereka menolak, maka kalangan pembesar-pembesar Quraisy antaranya iaitu yang dipimpin oleh Abu Jahal dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, mereka menghantar ada 2 orang pemuda daripada kalangan Quraisy untuk pergi ke Yathrib dan pergi untuk berbincang. Pergi ke Yathrib, pergi bertanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang tanda-tanda kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman tersebut, masyarakat Arab memandang mulia kepada pendeta-pendeta Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka memiliki kitab suci. Itu beza dia. Okay? Kerana mereka memiliki kitab suci, maka mereka nak tahu daripada pendeta Yahudi apakah Nabi ini benar ataupun tidak. Lalu bila ditanyakan kepada pendeta Yahudi, maka pendeta Yahudi mengatakan, kamu nak confirm Muhammad itu Rasul ataupun tidak, maka kamu tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara. Yang ini kita dah bincang kan, cuma nak bagi tahu asbabun nuzul dia. Pertama, katanya bertanyalah kepada Muhammad tentang pemuda pada zaman dahulu. Ada perkara yang ajaib berlaku pada mereka. Sekumpulan remaja yang berlaku pada mereka adalah perkara yang ajaib dan perkara yang aneh. Tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda itu. Ini perkara ghaibiat kan. Perkara yang Nabi tak tahu, ini cerita lepas. Dan dia sebut dalam bentuk yang umum. Soalan yang kedua, dia kata tanya pada Muhammad tentang ada seseorang ini yang telah mengembara timur dan juga ke barat. Tanyakan tentang pemuda tersebut, lelaki tersebut. Dan yang ketiga, dia minta tanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Jadinya, Uqbah bin Abi Mu'id dan juga seorang lagi ni namanya An-Nadhr bin Al-Harith, dia ni pergi ke Mekah, pulang ke Mekah dan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kalau benar kamu ni Rasul, cuba jawab kepada kami ada 3 perkara. Cuba jawab kepada kami 3 perkara. Iaitu tentang pemuda zaman dahulu, tentang pengembara yang telah berjalan timur ke barat dan juga tentang ruh.
Dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat ini, Nabi kata apa? Aku akan jawab pada keesokan harinya. Para ulama menyebutkan, Nabi tak menyebut kalimah insya-Allah. Nabi tak sebut insya-Allah, tapi Nabi kata apa? Esok aku akan menjawabnya. Esok aku akan beri jawapan. Lalu Nabi SAW kerana tak menyebutkan kalimah insya-Allah, maka wahyu tidak turun hampir 15 hari ataupun 16 hari. 15 hari 16 hari ini tak diberitahu tentang apa-apa berkaitan tentang persoalan yang ditanyakan oleh orang musyrikin Quraisy itu. Sehinggalah tersebar di kota Mekah, iaitu Nabi SAW ini merupakan seorang pendusta, dan itu sangat memberi kesan kepada Nabi. Sangat memberi kesan kepada Nabi SAW. Disangkakan Nabi ini pendusta, lalu Allah Ta'ala baru menurunkan wahyu melalui Jibril di dalam surah Al-Kahfi secara keseluruhan yang berbincang berkaitan tentang soalan yang ditanyakan oleh pemuda Quraisy yang tadi itu. Okay, barulah Nabi SAW jawab. Dua daripadanya dijawab dalam surah Al-Kahfi, manakala soalan tentang roh itu telah dijawab di dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kan Allah Ta'ala menjawab pada surah Al-Isra, surah sebelum surah Al-Kahfi. Ini antaralah asbabun nuzul berkaitan tentang surah Al-Kahf. Dan okey, kita akan tengok perbincangan ini. Okey, kita akan tengok pada perbincangan ini, dan kita dah baca beberapa ayat, iaitu pada ayat pertama berkaitan tentang surah Al-Kahfi. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, surah Al-Kahfi ini 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir dikatakan oleh Nabi SAW, sesiapa yang menghafalnya maka dia akan terselamat daripada fitnah Ad-Dajjal. Dan kita pun dah sebut dah pada kesempatan yang lalu, iaitu apa sebab Nabi menyebutkan 10 awal dan 10 akhir. Rupa-rupanya 10 yang awal Al-Kahfi dan 10 yang akhir surah Al-Kahfi ini merupakan ada mesej yang utama. Ada mesej yang utama. Antaranya, ini sekadar ulangan tuan-tuan, iaitu kita dah sebut dah. Perkara yang pertama adalah berkaitan tentang syukur dan tidak mensyirikkan Allah. Ini perkara yang paling asas sekali. Syukur dengan nikmat iman dan tidak mensyirikkan Allah. Ini perkara yang paling asas. Kedua, iaitu meyakini datangnya bantuan Allah melalui Rasul dan melalui Al-Quran. Kita jangan ingat bantuan Allah ni datang dengan kepercayaan-kepercayaan yang selalu kita fahami. Tapi sebenarnya bantuan Allah tu sentiasa ada melalui panduan Nabi dan juga melalui panduan daripada Al-Quran. Okay. Ketiga, iaitu jaminan syurga yang abadi bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian bercerita berkaitan tentang amaran bagi mereka yang mendustakan dan kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian bercerita berkaitan tentang dunia ini merupakan jambatan untuk kita memperbaiki amalan kita. Kemudian bercerita berkaitan tentang dunia ini jangan diberikan tumpuan, hanya cukup untuk beramal, jangan berikan sepenuh perhatian dengan perkara-perkara yang sia-sia kerana ia merugikan untuk kehidupan hari akhirat. Dan yang berikutnya adalah sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan rahmah dan diberikan petunjuk daripadanya. Ini antara 10 perbincangan yang disebutkan daripada 10 surah ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Yang ni tuan-tuan boleh tengok pada kuliah kita yang lalu. Saya dah bincang dah tunjuk pada tuan-tuan ayat pertama dipertemukan dengan ayat berapa sampai kita dapat kefahaman seperti itu. Dan ini adalah merupakan tadabbur kita. Okey. Baik, sekarang kita fokus. Istimewanya hari ini saya kongsikan pada tuan-tuan terjemahan daripada terjemahan kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir ataupun Al-Hafiz Ibn Kathir berkaitan tentang surah Al-Kahfi. Kita go through satu-satu dan kita akan tengok macam mana para ulama silam mensyarahkan surah Al-Kahf. Okey, baik, kita tengok. Okay, ini yang saya jumpalah di Google, PDF surah Al-Kahf. Rezekilah kita dapat jumpa ni. Okay, jadi saya boleh share pada tuan-tuan sekejap.
Sekejap. Minta maaf. Kejap saya share. Kejap. Okay, jumpa. Alright. Okay. Saya share balik. So, okay. Baik. Kita tengok tentang surah Al-Kahfi. Baik. Okay, saya terus besarkan. Alright. Perhatikan. Ini daripada terjemahan kitab tafsir Al-Quranul Azim, iaitu yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Baik. Dia bercerita apa tau? Intro dia buka. Sedikit beberapa hadis daripada Nabi berkaitan tentang surah Al-Kahf. Dia membawa riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abu Ishaq menceritakan, aku pernah mendengar Al-Bara' bercerita, seseorang yang membaca surah Al-Kahf sedang dia di dalam rumah terdapat binatang. Tiba-tiba binatang itu pergi melarikan diri. Lalu ia melihat dan ternyata awan ataupun mendung telah meliputi dirinya. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi, maka baginda pun menjawab, Iqra' fulan fa innaha as-sakinatu tanzilu 'indal Qur'an aw tanazzalat lil Qur'an. Bacalah surah Al-Kahf kerana sesungguhnya ia merupakan ketenangan. Tuan-tuan perhatikan kat sini, adanya kalimah ketenangan. Artinya surah Al-Kahfi ini adalah siapa yang membaca dan memahaminya akan turun as-sakinah kepadanya. Okey? Ketenangan yang turun bersamaan dengan Al-Quran ataupun turun untuk Al-Quran. Kerana apa? Di dalam surah Al-Kahfi ini banyak perbincangan berkaitan tentang fitnah-fitnah, perkara-perkara yang kita tak faham. Namun kita akan faham apabila kita bergantung dan berharap kepada Allah, Quran dan juga sunnah Rasul. Sebab itu intro surah ini dia berbicara tentang 3 perkara ni. Okey. Semua yang kita akan nampak nanti kita akan jadi keliru, dan itu Allah bincang di dalam surah Al-Kahfi ni, berkaitan tentang Al-Kahfi, berkaitan tentang Nabi Musa, berkaitan tentang pemuda pemilik kebun, dan berkaitan tentang Zulkarnain. Okey, ini kita akan bincang. Okey, sebab itu pertama, membacanya mendatangkan ketenangan bagi membaca yang memahaminya, dan yang kedua, ini yang berlaku kepada Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni sahabat Nabi daripada Ansar, kalangan Ansar, pembesar dia daripada Madinah. Dialah yang dikatakan seseorang yang membaca surah Al-Kahfi di rumahnya terdapat binatang dan binatang tu lari. Okey. Baik, hadis yang berikutnya iaitu berkaitan tentang daripada riwayat Imam Ahmad, menghafal 10 awal surah Al-Kahfi terlindung daripada fitnah Dajjal. Dan satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad juga, sesiapa yang membaca 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi pun dia terlindung daripada fitnah Ad-Dajjal. Yang ini kita dah bincang lah. Okey, baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan surah ini dengan kalimah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iaitu diterjemahkan di sini tau. Pada penafsiran telah disebutkan bahawa Allah memuji dirinya sendiri yang suci pada pembukaan dan penutup berbagai urusan. Sengaja Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah pujian ni sebab Allah nak bagi tahu segala yang terbuka dan tertutup itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia memang maha terpuji dalam setiap keadaan. Segala puji hanya baginya pada awal dan akhir segala sesuatu. Oleh kerana itu, dia memuji dirinya sendiri atas diturunnya kitabnya yang mulia kepada Rasulnya yang mulia iaitu Muhammad. Yang demikian itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi. Kerana dengannya mereka dikeluarkan daripada kegelapan menuju sinar terang benderang
di mana dia menjadikan sebagai kitab yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya serta tidak terdapat penyimpangan. Jadi tetapi justru memberi petunjuk ke jalan yang lurus lagi sangat jelas, terang dan nyata yang memberikan peringatan kepada orang kafir sekaligus memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Okey, itu antara yang dipandang yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Kathir berkaitan tentang kalimah Alhamdulillah. Kenapa Allah mulakan dengan pujian kepadanya. Kita dah bincang pada minggu yang lalu, iaitu kalimah Alhamdulillah ini, dia ada dua komponen. Kalau tuan-tuan buat nota, kalimah Alhamdulillah ni dia ada dua komponen. Komponen yang pertama, Alhamdulillah ini artinya satu pujian daripada Allah Ta'ala. Okay? Yang pertama iaitu dia memberi satu pujian daripada Allah Ta'ala. Kalimah Alhamdu artinya kalimah pujian. Bezanya, Alhamdu adalah pujian yang datang daripada perasaan. Maksudnya kita betul-betul memuji Allah dengan perasaan kita. Merasakan memang Allah yang paling layak dipuji. Kerana kebesarannya, keagungannya, kesuciannya, kita memberikan dengan perasaan kita. Itu kalimah Alhamdu. Dia berbeza dengan kalimah Al-Madhu. Al-Madhu, Alif Lam Mim Dal Ha. Al-Madhu iaitu kalimah pujian, tetapi pujian tidak dengan perasaan. Dia hanya pujian di mulut tapi tak dengan perasaan. Dan saya sebutkan pujian yang seperti ini, yang orang Melayu kata bermadah ni, itu pujian. Pujian itu boleh jadi adalah pujian yang palsu. Sebab apa? Kita hanya memuji tapi bukan dengan sepenuh perasaan kita. Dia berbeza dengan kalimah Alhamdu. Bila sebut Alhamdu, kita memuji dalam keadaan kita sedar memang Allah itu Tuhan yang memang layak untuk dipuji. Dan dia memang Tuhan yang layak adalah Tuhan yang terpuji. Okey, boleh nampak Sebab itu kita menggunakan kalimah Alhamdu. Yang kedua, Alhamdu ini dia memberi maksud asyukru. Menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat pemberiannya. Cumanya kalimah Alhamdu ni dia sangat tinggi. Kerana apa? Kalau kalimah asyukru itu adalah kesyukuran kita dalam bentuk individu. Kita dapat satu hadiah daripada seseorang, kita akan kata apa? Syukran kan? Syukran, terima kasih. Kenapa kita sebut syukran? Syukran itu adalah berbentuk individu. Nikmat yang saya dapat, orang lain tak dapat. Itu nama asyukru. Tapi kalau kata hamdan, alhamdu ataupun hamdan, itu adalah artinya nikmat yang dirasai oleh seluruh manusia. Sebab itu kita tak dengar orang kalau dapat hadiah dia kata hamdan. Dia akan sebut syukran. Dia tak kata hamdan. Sebab kalimah hamdan itu, tanda syukur itu adalah nikmat yang dapat ramai-ramai. Okay? Jadinya, bila Allah mulakan surah Al-Kahfi ini dengan kalimah Alhamdu, Allah nak bercerita tentang dua nikmat yang besar. Nikmat abdi, tuan-tuan boleh tengok nanti kalimah tu, nikmat abdi, iaitu Nabi SAW. Dan yang kedua, nikmat Al-Kitab, iaitu nikmat Al-Quran. Dua nikmat inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dua nikmat ni adalah nikmat yang besar yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi. Yang ni tuan-tuan tengok dekat sini. Okay, nikmat yang besar yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi ni. Okay. Nikmat yang, saya tak boleh nak boldkan nikmat yang besar yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi. Kerana dua nikmat yang besar ini, maka Allah dahulukan Alhamdu. Kembalikan pujian kita, kembalikan rasa syukur kita adalah kepada Allah, Tuhan yang menurunkan nikmat. Okay. Dan saya sebutkan pada tuan-tuan dahulu, iaitu Allah menggunakan jumlah ismiyah. Okay. Allah menggunakan jumlah ismiyah. Iaitu Allah menyebutkan kalimah Alhamdu. Ada alif lam kat situ. Itu isim namanya, kata nama. Allah tak menyebut dengan jumlah fi'liyah. Nahmadu. Contoh Nahmadu. Kami memuji Allah. Kerana apa? Menurunkan Quran kepada Nabi SAW. Tak. Allah tak gunakan jumlah fi'liyah. Kerana apa? Kata kerja, sama ada fi'lul madhi atau fi'lul mudhari' ataupun kita kata past tense maupun present tense, itu merujuk kepada waktu.
Kalau Allah menyebut dengan kalimah nahmadu, itu fi'lul mudhari' ataupun present tense. Artinya pujian kepada Allah itu adalah pujian sekarang dan akan datang. Tapi bila Allah menggunakan jumlah ismiyah, iaitu dengan kalimah alhamdu, ini bererti Allah ini layak dipuji daripada dahulu sampailah bila-bila. Dia tak terikat dengan waktu dan dia tak terikat dengan masa. Pujian itu milik pada Allah sampai bila-bila. Kerana apa? Allazi anzala abdih, yang menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab, menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu al-Quran. Ini dua nikmat. Dan Allah Taala letakkan dua ni sebagai panduan. Inilah sebagai penyelamat. Inilah yang akan menyelamat. Sebab itu membaca surah ini mendatangkan ketenangan, mengikut Quran mendatangkan ketenangan, mengikuti sunnah Nabi mendatangkan ketenangan. Okey, mengikuti Quran dan sunnah Nabi ini akan melindungi kita daripada fitnah ad-dajjal. Ini perkara yang paling asas. Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah ini. Okey, ini perkara yang paling asas. Tak guna tuan-tuan kita duk bincang hadis-hadis akhir zaman tapi kita tak mengikut panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, hanya mengikut teori-teori kita, hanya mengikut kepada tafsiran-tafsiran akal kita yang terbatas ini. Sebab itu bila bercerita tentang hadis akhir zaman, Dr. Sharaf Al-Qudah dia karang satu kitab. Menarik kitab ni tuan-tuan. Dr. Sharaf Al-Qudah ni seorang guru hadis yang tinggal di Jordan. Beliau mengarang satu kitab yang nipis tuan-tuan berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dia menyebutkan dalam kitab-kitab hadis, hadis-hadis akhir zaman ni dia duduk di dalam bab iaitu bab alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Okey, dia tak duduk dalam bab berkaitan tentang akhir zaman, tak. Sebab apa? Cerita-cerita ni cerita yang kita tak boleh nak kata ya ataupun tidak. Melainkan cerita ni Nabi sebut kerana dipandu oleh wahyu. Okey, bila berlakunya tanda-tanda ni nanti sampai tiba masanya, maka itulah membuktikan kepada kita itulah tanda kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada orang boleh kata ya, sebab tak ada orang boleh kata tidak. Keluar dabbah, keluar dajjal, siapa boleh kata ya, siapa boleh kata tidak? Tak boleh. Melalui sekarang ni kita yakin kerana adanya ilmul yakin. Kerana ada ilmu kita yakin, kita beriman, kita berpegang. Tapi bagi mereka yang tak beriman, mereka tak percaya. Dabbahnya, dukhannya, kan? Dajjalnya, matahari terbit di sebelah mana, sebelah sini dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang mereka kata tak masuk akal. Tetapi bagi orang yang beriman, kita berpegang. Dan dua inilah, Quran dan juga sunnah inilah yang akan menyelamatkan dan akan menurunkan ketenangan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi dan tentang Alkitab pada ayat yang pertama. Dan lalu Allah Ta'ala menyebutkan Alkitab di sini iaitu walam yaj'al lahu iwaja, dan kitab itu tidak sekali-kali adalah kitab yang iwaja, yang bengkok, menyimpang, yang bengkok, yang tidak konsisten. Itu memberi maksud iwaja. Sebab itu dibaca dengan saktah. Saktah ni apa? Kita berhenti tanpa kita ambil nafas yang baru. Bila kita baca walam yaj'al lahu iwaja qayyiman, kan, kita berhenti dengan nafas yang sama, kita sambung qayyiman. Sebab apa? Nak memberitahu yang mana Quran ini tidak bengkok, dia konsisten di atas jalannya, qayyiman, dan dia adalah kitab yang lurus. Okey, kita tengok sikit tafsiran. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, iaitu dia menyebutkan inilah kitab. Kerana nikmat Quran dan juga Rasul ni akan mengeluarkan daripada kegelapan menuju sinar terang benderang, di mana menjadikan kitab ini tidak bengkok di dalamnya serta tidak menyimpang. Bahkan memberi petunjuk ke jalan yang lurus lagi sangat jelas, terang dan nyata, yang memberikan peringatan kepada orang kafir sekaligus memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah kata walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Allah tidak membuat kebengkokan, menyimpang dan kemiringan, tetapi dia membuatnya tegak lurus.
Okey, itu yang dimasukkan dengan iwaja. Okey, Quran ni dia lurus. Okey, dia tidak ada penyelewengan. Sebab itu kalau kita buat ukuran, contohlah analogi, kita naik highway dengan kita lalu jalan lama, yang mana lebih cepat? Kita naik highway lah kan, sebab jalannya lurus, tegak je. Berbanding dengan jalan lama, dia bengkak-bengkok. Okey, dia bengkak-bengkok. Jadi kalimah ini menunjukkan kepada kita yang mana agama ni dia bukan sekadar sampai ke destinasinya, bahkan inilah jalan yang paling terdekat dan inilah jalan yang paling cepat dan tepat. Okey, sebab itu Allah menggunakan kalimah iwaj. Dia tak bengkak-bengkok. Kamu tak perlu susah-susah. Sebab itu bila orang berbincang berkaitan tentang agama ni sampai ke tahap kita tak faham, itu bermasalah. Dia bincang sampai kita tak faham. Baru ni saya ada tengok ada satu golongan ni, golongan makrifat lah. Ni orang Malaysia ni. Okay, golongan makrifat. Dia bincang tu sampai saya pun jadi keliru. Tapi dia kata inilah pencerahan yang paling terang benderang dia tu. Dia bincang berkaitan tentang macam mana kita nak memahami konsep Muhammad. Dia kata macam mana kita nak memahami konsep Muhammad. Muhammad ni dia adalah cahaya. Dia bukan makhluk yang kita kena nampak dia macam manusia, tapi dia adalah cahaya. Dan dia bawalah macam-macam ulasan yang saya rasa saya tak nampak mana yang dia nak pergi. Okey. Jadi agama ni adalah agama, kitab ini adalah kitab yang tidak bengkok. Maksudnya bila kita duduk di atas jalannya, kita akan terus sampai ke destinasi dengan tepat dan cepat. Tanpa perlu kona sana, kona sini, tak. Okey. Dan para ulama melihat kalimah iwaj ini, kalimah iwaj ini adalah menunjukkan kepada kita tidak ada penyimpangan dan Quran sentiasa konsisten di atas kebenaran. Konsisten. Okey. Dia tak kata macam ni, kemudian kata macam ni, kemudian kata macam ni, tak. Dia berada di atas satu jalan yang sangat lurus dan konsisten. Dan kita sendiri menjadi saksi yang mana semua hujah-hujah yang didatangkan oleh Allah di dalam Al-Quran ni semuanya konsisten dan tidak ada yang bercanggah dari satu ayat ke satu ayat yang lain. Betul kan? Kita sendiri boleh tengok. Dia berlaku dengan sangat-sangat tepat. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang kedua, iaitu qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Okey, perhatikan ayat yang kedua. Setelah Allah bagi tahu Quran ini dia tidak bengkok, lalu Allah menerangkan dia adalah kitab yang qayyim, iaitu yang lurus dan tegak. Okey, dia adalah kitab yang lurus dan tegak. Tidak ada keraguan, tidak ada penyimpangan dan tidak ada pembohongan di dalamnya. Ini satu-satunya kitab yang lurus. Allah sendiri yang endorse. Dan kitab ini Allah Ta'ala menyebutkan, bagi orang yang tak beriman, maka Allah kata apa? Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Iaitu mereka akan diancam dengan azab yang syadid, yang tersangat-sangat pedih. Min ladun, daripada Allah. Maksudnya azab tu akan didatang secara langsung, direct daripada Allah. Okey. Siapa yang tolak Quran dan siapa yang menolak Rasul, Allah ancam dia dengan ancaman azab kat sini, liyunzira ba'san syadidan min ladun. Allah akan ancamnya dengan azab dan azab itu adalah direct daripada Allah. Tidak ada pihak ketiga. Okey. Dia terus datang daripada Allah Ta'ala. Manakala bagi mereka yang beriman dan berpegang dengan Quran dan juga sunnah ni, wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat, dan mereka ni dikabarkan dengan berita gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal saleh, annalahum ajran hasana. Okey, mereka itu akan mendapat pembalasan yang paling baik. Okay. Di sini Allah meletakkan syarat al-mu'minin, golongan yang beriman, dan ya'maluna salihat, golongan yang beramal soleh. Ramai orang beriman tapi tak beramal. Ramai orang yang beramal, melakukan macam-macam kebaikan tapi tak beriman. Kan kita ada jumpa kawan-kawan kita kan. Dia buat baik tapi sayang dia tak beriman. Okey, macam mana keadaannya? Inilah syarat yang Allah letakkan. Iaitu dia beriman, meyakini Allah itu Tuhannya dan dia melakukan amal soleh. Annalahum ajran hasana,
barulah mereka akan dapat sebaik-baik balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ayat pertama dan ayat kedua ni sebenarnya dia berbicara berkaitan tentang abdi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berbicara berkaitan tentang Al-Quran. Dua perkara ni berpaut. Dia akan menyelamatkan kita dan dua benda ni akan menenangkan hati-hati kita dengan apa macam pun godaan, ujian, musibah dan sebagainya. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga ni Allah meneruskan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, makithina fihi abada. Mereka akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala abada, selama-lamanya. Dia tidak ada had, dia tidak ada penghujung. Okey? Dia tidak ada had dan dia tidak ada penghujung. Dia akan kekal selama-lamanya dan ini adalah nikmat yang abadi. Okey? Kita pernah bincang dahulu lama dah berkaitan tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila Allah Taala berbicara berkaitan tentang syurga, dia adalah satu nikmat yang kita akan menikmati, bukan sekadar memiliki. Okey? Kalau di dunia, apa yang kita dapat tak tentu lagi kita nikmati. Kita hanya memiliki je, tapi kita tak menikmati. Tapi dalam syurga Allah, manusia bukan sekadar memiliki, namun dia akan menikmati setiap nikmat yang Allah berikan di dalam syurganya. Dan nikmat itu tidak ada tarikh luputnya. Okey? Kalau di dunia kita dapat satu nikmat, kita tahu boleh jadi nikmat ni saya dapat, tapi kerana saya dah tua, mungkin kerana saya sakit, saya berada dalam keuzuran, saya tak rasa nikmat. Okey? Orang lain rasa nikmat tapi saya tak nikmat. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Okey? Kita dapat beli tilam yang paling mahal tapi tidurnya tak nyenyak. Kita dapat beli makanan yang mewah-mewah tapi makannya tak sedap. Sebab apa? Tekak saya tak kena dah tua dah, rasa kelat dah. Kan? Badan saya pun tak boleh terima makanan-makanan yang macam ni. Sebab apa? Dengan penyakit-penyakit yang ada. Kita tak menikmati. Tapi dalam syurga Allah kita menikmati. Okey? Kedua pula iaitu nikmat itu tidak ada tempoh. Kalau di dunia kita dapat satu nikmat, kita kena sedar sama ada kita akan berakhir ataupun dunia akan berakhir. Nikmat itu tidak akan kekal. Tapi kalau di hari akhirat Allah berikan nikmat, itu nikmat yang kekal sampai bila-bila. Ada tarikh luput? Tidak ada. Okey. Jadi Allah Taala sebut pada ayat ketiga ni sepatutnya memberikan kita satu gambaran. Ini satu jaminan daripada Allah, nikmat yang sangat besar yang menanti bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh. Kerana apa? Berpaut kepada Quran dan berpaut kepada sunnah. Okey. Baik, kemudian Allah Taala sebut. Okey, ayat keempat dan ayat kelima ni tuan-tuan, perhatikan. Ayat yang keempat kelima ni Allah memberikan ancaman kepada orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Apa dia? Iaitu wa yunziral ladzi, iaitu mereka ini diberikan peringatan apabila mereka mengatakan ittakhazallahu walada, Allah itu memiliki anak. Okey, ini tuduhan mereka kepada Allah. Allah itu memiliki anak. Bagi kata Ibnu Jurayj dalam tafsirnya, dia kata apa? Masyarakat Arab zaman dahulu mengatakan mereka menyembah malaikat. Mereka tak sembah Allah, mereka menyembah malaikat. Kerana apa? Malaikat itu adalah anak perempuan kepada Allah. Okey, anak perempuan kepada Allah. Mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan rasa macam perkara ni adalah perkara perbincangan dahululah. Zaman kita tak berlaku. Tapi kalau kita nak respon apa yang berlaku sekarang di negara kita khususnya dengan apa yang Allah Taala sebut ni sama. Contohlah, bila Allah kata apa? Kamu berpautlah pada Quran dan kamu berpautlah kepada sunnah Rasul ni. Hari ni kita boleh tengok ada orang dia dikenali sebagai Quranis kan, Quranis. Dia hanya berpegang pada Quran sahaja dan dia menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi ni manusia biasa je, tak payah follow lah. Kita ikut je Al-Quran. Ada macam tu kan? Baru ni tuan-tuan pun kita tergempar seminggu ni. Yang mana ada wanita mengaku telah hafal 15 juzuk. Saya rasa itu hanya sekadar dia kata. Kita tak tahu dia hafal ke tidak. Kan? Dia hanya kata saya dah hafal 15 juzuk. Siapa yang boleh kata? Cuba kalau kita tasmek dia, betul ke dah hafal 15 juzuk? Barulah kita kata, dia ni hafizah.
Tapi dia kata saya ni hafal 15 juzuk, dulu saya bertudung, sekarang saya tak bertudung dah. Dan dia pun buka pakaian dia, buka tudung dia dan sebagainya. Kalau mereka berpegang pada dua ni, apa yang Quran kata, beramal dan beriman, dan apa yang Nabi buat mereka ikuti, percayalah tidak akan berlakunya penyelewengan dan tidak akan berlakunya kejahatan kebatilan seperti ini. Betul tak? Sebab apa? Nabi SAW ini adalah menunjukkan praktikal macam mana nak beramal dengan kandungan Al-Quran. Mungkin orang kata apa, Quran ni teori je, tak ada orang boleh buat praktikal. Nabi menafikan. Nabi adalah Quran yang hidup, kata Aisyah. Kamu nak tengok Quran, kamu tengok pada Nabi SAW. Sebab apa? Nabi praktikkan Al-Quran 100%. Okay? Kalau Quran itu teorinya, maka Nabi itu adalah praktikalnya. Okay? Jadi, kita kena nampak dua-dua ni perlu selari. Okay? Berjalan secara langsung. Sebab itu, bila Allah Ta'ala mengatakan, dia kata Allah ada anak. Ini fahaman daripada Quraisy. Okay? Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kata Allah Ta'ala, mereka tidak ada ilmu pengetahuan, nenek moyang mereka pun tak ada ilmu pengetahuan. Itu adalah andaian sahaja. Itu hanyalah kata-kata mereka, rekaan-rekaan daripada mereka sahaja. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat inilah, okay, pada ayat ini, siapa yang mengatakan Allah itu memiliki anak, ataupun Allah itu sama sifat dengan makhluk, maka sebenarnya dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa satu hadis daripada Nabi. Ada satu hadis daripada Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Iaitu daripada Abu Hurairah, Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, Allah berfirman, ini hadis kursi, Allah berfirman, kadzabani ibnu Adam, ada anak Adam yang mendustakan aku. Walam yakul lahu dzalik, dia tak patut nak dustakan aku. Wa syatamani walam yakul lahu dzalik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ada anak Adam wa syatamani, dia mencela aku, sedangkan dia tak patut untuk mencela aku. Okay? Artinya Allah nak kata, dalam kalangan manusia ni, anak Adam ni, mereka telah buat dua dosa besar kepada Allah. Pertama, mendustakan Allah. Yang kedua, mencela Allah. Secara logik, kita tak boleh dustakan Allah dan kita tak boleh cela Allah. Kan? Dan Allah tak terkesan. Tapi hadis ni Allah kata, Allah ni telah didustakan oleh manusia dan telah dicela oleh manusia. Apa maksudnya? Iaitu kata Allah Ta'ala, fa'amma takzibu. Adapun manusia yang mendustakan aku ini, faqaulu, apabila dia mengatakan lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adati. Dia mengatakan Allah itu sekali-kali tidak mampu menciptakan aku seperti mana dia menciptakan aku kali pertama. Maksudnya, bahasa mudahnya, siapa yang tak percaya tentang adanya hari akhirat, maka dia ni diertikan oleh Allah sebagai pendusta Allah. Kerana apa? Apa yang Allah cakap, benda yang hak. Semua yang Allah cakap dalam Quran, semua benda yang hak. Allah kata kiamat itu ada, hari akhirat ada, yaumul hisab ada, mahsyar ada. Kita pula kata, tak adalah. Masa itulah Allah kata, kamulah orang yang mendustakan Allah. Okey? Manakala orang yang mencela Allah adalah orang yang mengatakan, kata Allah, apabila dia mengatakan, ittakhazallahu walada, wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kuf'an ahad. Orang yang mencela Allah ni apabila orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Allah tak ada anak, tapi kita kata Allah ni ada anak. Artinya kita telah mencela Allah. Hati-hati tuan-tuan. Benda ni penting. Benda ni penting sebab dia merupakan satu tuduhan yang jahat. Contohlah, saya bagi mudah macam ni. Ada orang dia kaya raya. Dia kaya raya. Tapi kita mengatakan sesuatu yang tak layak untuk dia. Awak ni miskin lah, kita kata. Awak ni miskin lah. Dia kaya, tapi kita tak, awak ni miskin lah. Benda yang tak layak untuk dia. Maka itu adalah satu celaan kepada orang tersebut. Jadi Allah Ta'ala begitu juga.
Dia Tuhan yang maha berkuasa, yang tak memerlukan apa-apa, dan dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Sampai time kita kata, Allah ni Tuhan yang ada anak. Dia tak ada anak tapi kita kata ada anak. Kita mencela Allah kerana mengatakan sesuatu yang tidak layak kepadanya. Jadi ini amaran dan ini ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dalam hidup ni kita telah mendustakan Allah ataupun kita telah mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah memberi peringatan pada ayat keempat. Aku memberi peringatan kepada orang yang mengatakan ittakhazallahu walada. Allah ini memiliki anak. Daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Nasrani dan juga daripada kalangan musyrikin Quraisy. Tiga ni dia menuduh Allah itu memiliki anak. Macam-macam tafsiran. Hari ni kita pula kata Allah memiliki ruh. Tuan-tuan boleh tengok yang baru-baru ni saya rasa kita berada di zaman yang sangat bahaya. Okay? Apatah lagi kita ada YouTube, kita ada media sosial, kumpulan-kumpulan batiniah ataupun kumpulan-kumpulan makrifah ni, tuan-tuan boleh Google lah ataupun di YouTube. Tuan-tuan boleh tengok mereka mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan, mengejutkan. Sampai dia mengatakan, yang baru ni saya tengok malam tadi, iaitu ni kumpulan batiniah daripada Singapura ataupun daripada Johor Bahru. Dia kata apa? Saya meyakini Muhammad itu adalah Tuhan, dia kata. Muhammad itu adalah Tuhan. Kalau tuan-tuan ikuti kumpulan ni, ataupun mana-mana kumpulan yang sama keadaan dengannya, mereka telah mengatakan sesuatu yang sangat melampau. Dia telah melanggar satu border dah. Dia dah lebih daripada sempadan. Okay? Meletakkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Muhammad itu adalah Allah. Ali adalah Allah dan sebagainya. Allah itu adalah diri manusia. Allah itu zat, Allah itu sifat. Macam-macam lah perbincangan yang dia bercampur baur. Ada ilmu sedikit bercampur dengan apa yang mereka rasakan. Dan langsung tidak ada perkara yang telah disebutkan melalui dalil-dalil dalam Al-Quran. Sebab itu Allah tegur. Sebab apa? Benda ni berlaku secara berterusan. Daripada zaman Nabi, sampailah ke zaman kita dan sampailah ke akhir nanti. Benda ni akan jadi berterusan. Dia akan berlaku. Berlaku. Baik, apa yang Allah ancam? Allah kata mereka ni orang yang tak memiliki ilmu. Bapak-bapak dia, wala li abaihim, nenek moyang dia, walaupun ini ilmu yang mereka warisi. Mereka tak ada ilmu, bapak pun tak ada ilmu. Kaburat kalimatan. Ini adalah kalimah yang besar. Takhruju min afwahihim, yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Melampaulah. Dan Allah kata apa? In yaqulu na illa kadhiba. Perkataan-perkataan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah dusta sahaja. Dia tidak bersandarkan kepada nas dan dia tidak bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah maupun Rasul. Okay? Jadi tuan-tuan boleh perhatikan di sini, melalui Nabi SAW dan melalui Alkitab, dia menyelamatkan kita daripada azab dan dia akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Dan melalui Nabi dan juga Alkitab inilah yang akan memelihara tauhid kita. Kat sini Allah Ta'ala sebut ni. Kita tidak akan mengatakan Allah ini memiliki anak dan kita ni tidak akan mengatakan sesuatu yang mendatangkan pendustaan kepada agama dan pendustaan kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iktikad kita kepada Allah. Itu yang mesej yang nak disampaikan pada 5 ayat pertama ni. Okey, menolak semua andaian-andaian. Okey, macam mana kamu nak menghadapi Dajjal kalau hari ni Dajjal tak wujud pun kita dah jadi serabut lah. Ini pun kita hura-hara, kalimat tauhid pun kita tak faham, iktikad kita pun masih lagi cacar marbah. Macam mana kamu nak menghadapi Dajjal? Okey. Jadi Allah Ta'ala kata berpeganglah kepada Rasul dan berpeganglah kepada kitab. Dan lihatlah ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, selesai 5 ayat yang pertama. Okay, ini tuan-tuan boleh tengok ni, perbincangan ni panjang dekat sini. Okay, sebab itu tuan-tuan boleh tengok di sini, mereka pun menyebut kalimah-kalimah ni. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, pada kalimah inilah Muhammad bin Ishaq daripada Ibnu Abbas bercerita tentang ini yang saya sebutkan tadi. Inilah asbabun nuzul, penurunan surah Al-Kahfi secara keseluruhan. Iaitu Quraisy menghantar An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id kepada pendeta Yahudi di Madinah. Mereka berkata kepada kedua utusan tersebut, tanyakanlah kepada pendeta itu tentang Muhammad.
terangkan kepada mereka sifatnya dan beritahu kepada mereka mengenai ucapannya. Ucapan siapa? Ucapan Nabi lah, sifat Nabi. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah ahlul kitab yang pertama. Ini orang Quraisy memandang mulia kepada pendeta Yahudi kerana mereka memiliki kitab. Mereka mempunyai apa yang tidak kita miliki, iaitu ilmu pengetahuan tentang para nabi. Lalu kedua utusan Quraisy itu pun pergi hingga akhirnya sampai ke Madinah. Selanjutnya mereka bertanya kepada para pendeta Yahudi tersebut mengenai Rasul. Lalu keduanya menyampaikan masalah kepada mereka dan juga sebagai ucapan beliau itu. Kedua utusan itu berkata apa? Sesungguhnya kalian adalah ahli Taurat. Kami datang kepada kalian dengan harapan kalian mahu memberitahu kami tentang sahabat kami ini. Ibnu Abbas menceritakan, maka mereka berkata pada utusan itu, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara. Ini saya sebut tadi yang kami perintahkan kalian bertanya kepadanya tentang ketiganya. Jika dia memberitahu ketiganya kepada kalian, maka ia adalah seorang nabi. Jika dia tidak dapat jawab ketiganya, ia hanyalah seorang yang banyak bicara. Sehingga dengan demikian, kalian dapat melihat pendapat kalian tentang dirinya. Okey? Kalau Nabi dapat jawab, itu tanda Rasul. Kalau tak mampu jawab, itu adalah pendusta. Okey. Kita pendekkan cerita dia. Okey, dia tahu. Tanyakan kepadanya tentang berapa pemuda yang pergi pada masa pertama, masa dululah. Apa yang terjadi pada mereka. Sesungguhnya mereka mempunyai peristiwa yang sangat aneh. Dia sebut umum je. Tanya pada Muhammad tentang satu kumpulan remaja. Ada benda aneh berlaku pada dia. Kita tak boleh nak trace. Pemuda tu duduk mana, tempat mana, tak ada clue pun. Dia hanya cerita pasal pemuda je. Okay? Kemudian tanyakan tentang seorang yang berkeliling sehingga ke belahan timur dan barat bumi ini. Apa beritanya dan jawapannya tentang roh. Ini soalan ketiga lah, tentang roh. Jika ia memberitahu kepada kalian, maka itu dia seorang Nabi dan ikuti dia. Dan jika dia tidak memberi jawapan kepada kalian, sesungguhnya ia adalah orang yang banyak bicara. Okey. Maka An-Nadhr dan Uqbah pulang ke Quraisy. Wahai sekalian kaum Quraisy, kami telah mendatangi kalian untuk menjelaskan apa yang ada di antara kalian dengan Muhammad. Pendeta Yahudi itu menyuruh kami menanyakan kepada Muhammad tentang beberapa perkara. Okey. Lalu mereka beritahu itu bla 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 bla. Tetap boleh bacalah Okey. Tuan-tuan tengok apa dia kata? Iaitu mereka menanyakan kepada baginda Nabi tentang apa yang diperintahkan oleh pendeta Yahudi itu. Maka Nabi berkata pada mereka, aku akan beritahu apa yang kalian tanyakan itu esok hari. Dan beliau tidak mengecualikan untuk hari yang lain. Maksudnya Nabi hanya sebut esok. Esok aku beritahu. Dengan confirm lah kan. Sebab dipandu dengan wahyu. Belum lama berselang, mereka membetulak meninggalkan baginda Nabi. Sedang Rasulullah sendiri selama 15 hari tinggal diam. Tidak diturunkan wahyu. Maksudnya Nabi tak dapat nak bagi tahu wahyu. Nabi diam. Wahyu tak turun. Dan para ulama menyebutkan kerana Nabi tak menyebutkan kalimah insya-Allah. Kalimah insya-Allah. Itu satu jaminan dengan izin Allah kan, dengan takdir, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak kehendak berlakulah. Tak diikat dengan kalimah insya-Allah. Jadi ini menjadikan satu dalil kepada kita, iaitu Nabi tak tahu perkara-perkara ghaib, melainkan itu adalah panduan daripada wahyu. Kalau Nabi tak tahu perkara ghaib, macam mana pula kita ni tahu perkara ghaib? Ada Tok Syekh ni mengaku ni lah, ada wali ni mengaku macam ni lah, ada Tok Guru ni mengaku macam ni lah, ada lelaki ni mengaku macam ni lah. Jangan kata agama kita tuan-tuan. Sebenarnya agama daripada seluruh muka bumi ni semuanya ada tuduhan-tuduhan macam tu. Okay? Saya tengok ada orang membongkarkan ajaran-ajaran sesat. Mana-mana agama. Dalam agama Kristian pun ada tuduhan-tuduhan. Mereka Jesus lah. Dalam agama Hindu pun macam tu juga. Dalam agama Buddha pun macam tu juga. Mereka ni jelmaan daripada dewa-dewa sekian-sekian dan sebagainya. Ini berlaku dalam semua agama. Okay? Sebab apa? Manusia jahil dan manusia tak tahu tentang perkara ghaib. Tapi Allah Ta'ala telah meletakkan satu filter pada kita. Tak ada manusia tahu perkara ghaib termasuk Nabi SAW. Melainkan ada wahyu. Melainkan ada wahyu. Bila seseorang kita dengar, saya tahu ni perkara ni. Tuan-tuan tinggalkan. Sebab itu dalam bahasa Arab, orang yang pandai tilik nasib ni dikenali sebagai arraf. Orang yang tahu.
Okey? Orang yang tahu kan, dipanggil araf. Orang yang tukang tilik ni dipanggil araf. Kenapa? Sebab mereka ni, saya minta maaf dia tahu yang mana siapa yang bodoh, siapa yang pandai lah. Sebab orang yang percaya dia ni memang orang yang jahil. Okey? Siapa yang percaya kepada tukang-tukang tilik, tukang-tukang nasihat ni adalah orang-orang yang jahil. Sebab apa? Mereka sepatutnya sedar tak ada manusia tahu perkara-perkara yang gaib. Tak ada orang pun tahu. Okay? Ini satu benda yang kita kena maklum. Sebab itu bila kita jumpa satu kumpulan, seorang guru ataupun seorang manusia yang mendakwa-dakwi, dia tahu perkara gaib bla 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 bla, tinggalkan. Melainkan apa yang disebut itu ada daripada nas, Quran maupun sunnah. Ini benda yang paling asas. Sebab tuan-tuan kena faham benda ni, bila kita nak berbicara berkaitan tentang orang kita kata hadis-hadis akhir zaman. Ni Dajjal ni. Kita kena faham, kita cara nak bermuamalah, berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni, pertama, hadis-hadis itu mesti bertaraf sahih. Sebab apa? Dia berbincang berkaitan tentang akidah. Okay? Sebab dia termasuk dalam cerita-cerita Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah ni, dia mesti dalil yang sahih. Sebab dia berkaitan dengan keimanan. Dia tak boleh ambil daripada dhaif. Dia tak apatah lagi nak ambil daripada hadis-hadis palsu, maudhu'. Sudah tentu ditolak. Sudah dapat hadis yang sahih, maka penafsirannya, syarahnya mestilah syarah yang sahih. Sebab apa? Hari ini tuan-tuan mungkin pernah dengar. Ada orang mendakwa Dajjal itu adalah sekian-sekian bangsa. Dajjal itu adalah sekian-sekian teknologi. Betul ke tuan-tuan? Jawapannya tidak betul. Sebab apa? Daripada Fatimah binti Qais, daripada riwayat Al-Imam Muslim, iaitu sahabat Nabi yang dahulunya adalah beragama Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari, bersama dengan 30 orang sahabatnya, pernah berjumpa dengan Dajjal secara hidup dan nyata. Secara yaqazahnya dia dah jumpa Dajjal dah, dekat satu pulau. Macam mana pula kita boleh kata Dajjal itu teknologi? Macam mana pula kita kata Dajjal itu adalah satu bangsa? Sedangkan daripada kehidupan manusia ni, 30 orang dah jumpa Dajjal depan mata dia. Dan mereka menyebutkan Dajjal itu adalah seorang lelaki. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Fatimah binti Qais. Tuan-tuan boleh tengok. Okay? Sebab itu benda ni difilter awal-awal. Sebab itu dibincang awal tuan-tuan. 5 ayat pertama ni berkaitan tentang Quran, berkaitan tentang sunnah. Okay? Dan itu memberikan kita fahaman, iaitu tidak ada perkara gaib yang diketahui oleh manusia melainkan melalui wahyu. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Okey. Baik, pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala memujuk Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, kata Allah. Apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu. Kalimah bakhi'un ni iaitu kalimah membunuh. Maksudnya jangan jadikan celaan orang Quraisy. Sebab apa? Orang-orang Quraisy kata apa? Muhammad ni penipu, Muhammad pembohong. Sebab apa? Dia tak boleh jawab 3 soalan daripada pendeta Yahudi. Dah dicanangkan dah, dah diviralkan di kota Mekah dah. Jadi Allah kata apa? Jangan sampai kamu ni bakhi'un, membunuh diri ataupun membinasakan diri kamu. Ala atharihim. Kerana apa? Kerana kesan-kesan daripada pencela-pencela tu. Kalau kita berpegang dengan perkara yang benar, jalan terus. Jalan terus. Jangan terkesan langsung dengan kutukan, celaan, fitnah dan sebagainya. Berpegang terus, berpaut terus. Ini nak membina keyakinan kepada Nabi SAW. Illam yu'minu bihadzal hadith. Yang mana mereka itu tidak beriman kepada al-hadith. Al-hadith ni iaitu percakapan. Al-hadith ni maksudnya percakapan. Okay, percakapan di sini merujuk kepada Quran lah. Kerana mereka tak beriman kepada Quran. As-safa, dan kamu ni bersedih hati. As-saf ni maksudnya bersedih, berputus asa. Allah kata, jangan sampai kamu binasakan diri kamu, kamu putus asa, kamu bersedih melampau hanya kerana terkesan dengan mereka. Siapa mereka? Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jangan. Okay? Sebab itu kita bila berpegang kepada Quran dan sunnah ni, pegang sungguh-sungguh. Dan benda ni adalah nasihat, bukan sekadar pada Nabi, secara Nabi berkaitan dengan orang Quraisy yang kutuk Nabi ni,
tetapi juga kepada orang mukmin yang akan menghadapi peristiwa akhir zaman. Okey? Kita akan dengar orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, masyarakat dunia nanti dah tak beriman, tak kenal Allah. Allah suruh kita tetap berpegang teguh dan tetap berpaut kepada Quran dan juga sunnah Rasul. Kalau kamu nak selamat. Itu ingatan yang Allah Ta'ala nak sebut ulang-ulang ni. Disebut ulang-ulang lagi. Okay? Kalau kamu nak selamat, kamu jangan terkesan dengan celaan orang. Kan hari ni kita kadang-kadang terkesan. Kenapa buat kenduri besar-besar ni? Kan saya tak buat, jiran kata apa pula? Kalau saya tak buat kenduri macam ni, nanti kawan-kawan kata pula. Dalam bab kenduri pun kita dah berbelah bagi. Sebab apa? Terkesan dengan kata-kata orang. Saya nak kahwinkan anak ni, nanti orang kata ni, orang kata ni, orang kata ni. Tu je kita fikir. Kalau dalam hal ini pun kita dah ada terkesan, apatah lagi nanti bila berlakunya fitnah-fitnah akhir nanti, ujian-ujian yang lebih besar, Allah suruh kita jangan sampai terkesan. Jangan sampai terkesan dengan kata-kata mereka. Sebab apa? Mereka tu orang yang tak pernah beriman kepada Alkitab. Lain cakapnya. Kamu yang berpegang ni jalan terus, paut terus. Dan jangan bersedih hati dan jangan berputus asa. Okay? Itu ingatan daripada Allah Ta'ala. Walaupun ayat ini direct kepada Nabi SAW yang terkesan dengan kutukan, celaan orang Quraisy, tetapi ayat ini juga merujuk kepada kita, orang mukmin yang terus berpaut kepada agama Allah. Okey. Baru ni tuan-tuan, di kelab komedi yang sama, ni dekat TTDI ni, berhampiran dengan tuan-tuan juga ni di USJ ni. Yang baru ni saya tengok di kelab yang sama tu, mereka tunjukkan konon-kononnya macam sporting lah. Ada seorang muslimah pakai tudung tolong membuka botol tin beer kepada komedian yang bukan Islam lah. Seolah-olah nak tunjukkan kita ni macam apa bukan kata liberal, macam kita ni bebas lah, tak terikat. Tapi sedangkan perbuatan itu merupakan satu perbuatan maksiat dan perbuatan batil. Sebab orang mukmin bukan sekadar diharamkan minum arak, tetapi diharamkan terlibat dengan apa-apa unsur yang berkaitan dengan arak. Sampai ke tahap kalau ada jersey kan di luar negara, kelab-kelab bola sepak tu yang ada logo arak ke logo judi tu, kita sebenarnya tak boleh memakainya. Kerana apa? Kita mengiklankan sesuatu perkara yang haram. Ingat, ini kena ingat sambil bila tuan-tuan. Okay? Tapi bila dah duduk di tempat tu, kan kita tak buat, orang kata ini konservatif ni. Bila kita tak buat, orang kata dia ni memang teroris ni, tak boleh nak hidup bersatu dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Ini hati-hati tuan-tuan. Sebab ini yang sekarang kita hadapi. Zaman generasi lepas ni, dia akan menghadapi benda yang lebih besar lagi. Okay? Saya percaya ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, zaman dahulu tak nampak benda ni secara terbuka lah. Mungkin berlaku tapi tak terbuka. Tapi zaman kita hari ni dah berlaku dah. Zaman akan datang, kita tak boleh bayang dah apa yang akan berlaku. Okay? Jadi ini satu gambaran lah, satu ingatan. Jangan terkesan dan jangan ambil hati dengan celaan-celaan. Sebab apa? Mereka ni adalah golongan yang kata Allah, lam yu'minu bihadzal hadith. Dia tak beriman kepada Al-Quran. Biarkan. Jalan terus. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-8. Baik, ayat yang ke-7 dan ke-8 ni dia dalam satu makna. Allah kata apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Yang mana kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ard, apa yang ada atas muka bumi ni, semua yang Allah cipta atas muka bumi ni adalah zinah, adalah perhiasan. Okay, ingat, semua yang Allah cipta ni perhiasan. Tuan-tuan yang pernah pergi macam-macam belahan dunia, sampai ke Eropah, sampai ke Amerika, sampai ke Asia, pergilah mana-mana pun, Allah sebut semua yang Allah cipta dalam muka bumi semuanya adalah zinah, semuanya adalah perhiasan. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sebagai ujian kepada manusia. Siapakah di antara manusia yang paling terbaik amalannya? Okay, perhatikan kalimah linabluwahum. Linabluwahum ini diterjemahkan sebagai kami menguji mereka. Menguji manusia. Okey, kalimah linabluwahum iaitu datang daripada kalimah ibtila. Ibtila. Okey. Apa maksud ibtila? Ibtila ini adalah ujian yang kita tak nampak.
Okay, ujian yang kita tak nampak dan kita tak sedar yang itu adalah ujian. Itu namanya ibtila. Okay. Saya pernah sebut dulu dalam tafsir surah Al-Mulk yang mana kita menyangka perkara yang kita benci adalah ujian dalam kehidupan. Kesakitan, kemiskinan, kesusahan, kan? Kematian dan sebagainya, ini ujian. Kerana apa? Benda tu kita tak suka. Tapi jangan lupa, benda yang kita suka pun adalah ujian. Kekayaan, kemewahan, kesenangan, kelapangan hidup, ketenteraman jiwa, kesihatan tubuh badan. Ini yang kita suka pun adalah merupakan satu ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah ingat pada kita pesan awal. Okay, apa yang Allah cipta atas muka bumi ni keseluruhannya. Allah sebut kalimah ma dekat sini. Ma ni. Ma ni sini adalah maksudnya isim mausulah. Ma dekat sini adalah isim mausulah. Iaitu merujuk kepada semua perkara sama ada yang al-akil ataupun ghairul akil. Sama ada manusia ataupun selain daripada manusia. Semuanya. Dan ia adalah perhiasan. Untuk apa? Sebagai ujian kepada manusia, siapa yang paling berkualiti amal solehnya. Kalau diberikan kesempitan hidup, dia tetap taat kepada Allah. Bila diberikan kesenangan hidup, dia tetap beriman kepada Allah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Baru ni lah saya baca dalam surat khabar. Saya baca surat khabar, cerita tentang satu filem ni yang tengah box office di Malaysia ni. Saya tak tengok pun. Tapi saya baca surat khabar, dia cerita tentang Mat Kilau. Satu filem ni. Lepas tu adalah seorang ustaz ni, terkenal lah ni di tanah air kita ni, profesor juga, dan dia pun mengujilah kenapa filem ni box office. Sebab kerana filem ini pengarahnya menjaga solat. Okay? Filem ini pengarahnya menjaga solat. Kita baca, ni benda-benda yang kita sukalah dengar kan. Tapi kalau kita fikir balik, habis macam mana pula dengan pengarah-pengarah filem daripada Hollywood yang filemnya meletup-letup seluruh dunia? Adakah mereka adalah pengarah filem yang tunaikan solat? Itu satu soalan yang kita kena bangkitkan. Sebab apa? Dalam hal-hal macam ni, janganlah terlalu kita ni, apa istilah selalu menyebut-nyebut perkataan macam ni. Habis bagi orang yang Allah uji dengan kesusahan dan kemiskinan, adakah mereka ni orang yang tak solat? Boleh faham tak saya? Okay? Bila kita nampak je orang dapat nikmat, ni sebab dia solat ni. Sebab dia jaga ibadah ni. Habis orang yang tak dapat nikmat, adakah dia tak jaga ibadah? Kita telah bersangka-sangka yang tidak baik kepada orang lain. Jadinya, di sini kita kena faham, kalau kamu kaya pun kamu solat, kamu miskin pun kamu solat. Sebab apa? Dua-dua tu adalah ujian daripada Allah. Okay? Ujian kesenangan dan ujian kesusahan, dua-dua adalah ujian. Tapi orang tak faham. Orang akan nampak ujian itu benda yang susah, benda yang dibenci. Benda yang senang, benda yang disukai, ni bukan ujian. Ini adalah nikmat daripada Allah. Okay? Sebab itu kita tengok orang yang kaya raya daripada Hollywood tu, adakah mereka ni Allah sayang? Adakah mereka ni beribadah kepada Allah? Sudah tentu itu adalah ujian dia. Adakah nikmat itu membawa dia ingat pada Allah, kembali pada Allah, atau terus menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, beringat, atas muka bumi ni, semua yang kita miliki, senang, susah, sihat, tak sihat, semuanya adalah tetap ujian daripada Allah. Yang pentingnya, semua yang kita dapat berbalik semuanya kepada Tauhid. Sebab itu kita diajar, apa yang kita dapat, semuanya kembali kepada Allah. Saya sihat, Alhamdulillah, sebab Allah nak saya terus berdakwah. Allah nak terus saya bekerja, meluruskan, memberi faedah kepada manusia. Bila kita sakit, Allah Ta'ala nak gugurkan. Semuanya kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Semuanya. Okay? Yang inilah yang membawa kepada ahsan amala. Okay? Dia akan menjadi sebaik-baik amalan. Okay? Sebaik-baik amalan. Okay. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu Allah kata apa? Wa inna la ja'ilun, kata Allah. Setelah Allah jadikan alam ini cantik dan sempurna sebagai perhiasan, lalu Allah kata wa inna la ja'ilun, dan kami juga akan jadikan. Lam dekat sini Allah tegaskan, lam ni disebut sebagai benar-benar. Jangan kamu ragu-ragu. Kami akan benar-benar menjadikan alam ini ma 'alaiha, apa yang ada di atas muka bumi ni, bukan sekadar dulu jadi perhiasan, lepas ni dia akan jadi sa'idan juruza. Sa'idan juruza.
Sa'id dan Juruzan ni para ulama tafsir melihat dia bererti tanah yang kering kontang, tanah yang gersang. Maksudnya Allah boleh jadikan tanah ini subur dan Allah juga berkuasa menjadikan tanah ini tidak subur. Itu kerja Allah Ta'ala. Dan kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 7 dan ayat ke-8? Sebab inilah contoh yang paling dekat dengan Quraisy. Okay, inilah contoh yang paling dekat dengan Quraisy. Kenapa? Sebab Quraisy menjadi saksi bumi yang mereka duduk dekat Mekah itu adalah bumi yang kering kontang. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Tapi akhirnya mereka duduk di Mekah masa turun ayat ni, apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Iaitu Mekah menjadi kota yang subur, kota yang kaya raya, kota yang menjadi tumpuan kepada segala makhluk. Jadi Allah ingatkan lagi, tanah yang kering kontang ni aku yang suburkan. Dan tanah yang subur ini aku boleh kering kontangkan. Sebab itu Allah sebut Sa'idan Juruza. Ini sebagai peringatan. Okey? Peringatan. Peringatan pada Nabi dan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Sebab itu Allah sebut kat sini. Ingat ayat ke-6 ni. Kamu jangan putus asa kerana terkesan dengan kata-kata mereka. Sebab apa? Yakin dengan Allah. Allah Tuhan jadikan dunia ini sebagai perhiasan. Allah juga jadikan dunia ini sebagai kering kontang. Itu kerja Allah Ta'ala. Jangan risau. Terus berpegang kepada ajaran diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intro awal ni, dia sebenarnya bercerita sekitar tentang ganjaran nikmat bagi orang yang beriman dan ancaman azab bagi orang yang menafikan Quran dan juga Rasul. Okay, itu perbincangan dia. Barulah selepas ini masuk kisah tentang Ashabul Kahfi. Ayat 9 ini barulah masuk cerita tentang Ashabul Kahfi. Okey, baik, kita tengok. Ini baru masuk topik. Cerita yang pertama di dalam surah Al-Kahf. Okey. Baik, Allah Ta'ala kata apa? Am hasibta dekat sini iaitu diterjemahkan, apakah engkau mengira anna ashabal kahf, iaitu orang-orang penghuni-penghuni gua. Ashab ni tuan-tuan lah ataupun penghuni-penghuni gua. Warraqim dan ar-raqim kanu min ayatina ajaba, merupakan daripada tanda-tanda kami yang ajaib. Ini Allah tanya, ada istifham dekat sini. Am dekat sini adalah istifham. Okey. Apakah kamu nampak cerita Ashabul Kahfi ni dengan Ar-Raqim ni adalah tanda-tanda yang ajaib. Ayatina adalah bererti tanda-tanda. Adakah cerita Ashabul Kahfi ni ajaib? Allah tanya. Okey, baik. Tuan-tuan nak tahu tak kenapa Allah tanya soalan ni? Sebabnya bila orang Quraisy tanya pada Nabi tu, seolah-olahnya benda tu sangat mengagumkan lah. Sangat mengagumkan. Muhammad cuba cerita tentang pemuda-pemuda dulu tu. Tapi Allah nak bagi tahu, cerita tu tak ada apa-apa lah. Itu sebahagian je, benda kecil sahaja daripada kekuasaan kami. Banyak lagi benda-benda yang aneh. Tapi kamu tak nampak dan kamu tak membesarkan Allah Ta'ala. Macam hari inilah tuan-tuan. Kita ni, Quran ni punya sempurna, punya hebat dan disebut sebagai mukjizat, kita tak nampak pun. Kita tak belajar pun. Kita tak menelaah pun. Kita tak mengkaji dan praktik pun. Tapi bila tengok, ada tulis nama Allah lah dekat awan, kita punya kagum tu, ya Allah, ya Allah. Nampak tulisan Allah dekat ikan, tulisan Allah dekat buah tembikai, tulisan Allah dekat telinga baby. Oh, yang ni kita rasa ajaib ni, ajaib. Benda tu tak ajaib pun. Sebab apa? Sebab memang benda datang daripada Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak. Kan? Yang benda yang sepatutnya kamu kagum, kamu tak kagum. Tapi benda yang macam tu kamu rasa macam. Tapi bawa kepada keimanan, tak bawa juga. Kan? Sama je. Jadi Allah nak kata, yang orang Quraisy dia cerita hebat sangat ni, tentang pemuda zaman dahulu tu, adakah kamu rasa itu cerita tu aneh sangat? Hairan sangat? Benda tu tak hairan pun. Sebab mereka tanya pada Nabi kan? Bertanya untuk menduga Nabi ni Rasul ataupun tidak. Maka sebab itu Allah jawab dengan ayat 9 ni. Okay? Adakah benda tu heran sangat? Punya banyak kami bercerita tentang hari kiamat. Punya banyak kami dah turunkan ayat-ayat berkaitan tentang nikmat syurga, nikmat neraka. Kamu tak rasa kagum? Tiba-tiba pendeta Yahudi duk tanya tentang kumpulan remaja yang ada benda yang aneh tu.
kamu rasa benda tu hebat sangat sampai kamu nak tepis semua kebenaran-kebenaran daripada Rasul kamu. Apa benda ni? Contohlah macam itulah. Sebab itu Allah Ta'ala bertanya, adakah kamu mengira-ngira cerita tu benda yang heran sangat, benda yang ajaib sangat? Tak ajaib pun. Lalu Allah pun bercerita tentang Ashabul Kahfi. Yang mana kisah itu Allah nak kata, yang kamu nak tahu sangat tentang Ashabul Kahfi ni, dia ni adalah orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu pada ayat 10, Allah rakamkan doa daripadanya yang mereka ni meminta dan berdoa kepada Allah. Kamu nak tahu cerita Ashabul Kahfi? Kamu tengok, Ashabul Kahfi ni beriman dengan aku. Kamu yang nak tahu sangat, yang kagum sangat ni tak beriman kepada aku. Okey, sebelum tu tuan-tuan, perhatikan Allah sebut tentang Ashabul Kahfi dan Allah sebut Ar-Raqim. Ar-Raqim ni apa tuan-tuan? Ar-Raqim ni apa? Okey, kita tengok sikit. Kalau tengok di sini, okey. Ibnu Jurayj menceritakan dari Mujahid, dia mengatakan di antara tanda-tanda kami Allah itu terdapat apa yang lebih aneh daripada hal tersebut. Maksudnya tanda kebesaran Allah lebih besar lah. Contohnya pergerakan malam dan siang. Allah menggunakan kalimah yulijun nahar kan. Allah memasukkan siang ke malam. Allah masukkan malam ke siang. Kalimah yuliju tuan-tuan. Okey, kita tengok sikit. Kita kalau nak cerita, Ashabul Kahfi tu bukan cerita hebat pun. Allah nak tegur orang Quraisy ni yang mereka kagum sangat ni sampai menghina, menolak kebenaran Nabi ni. Allah kata benda tu biasa je. Dalil kita boleh tengok, contoh Allah cerita tentang alam, pergerakan alam. Matahari masuknya siang, masuknya malam. Kalimah yuliju itu berartinya masuk. Macam mana Allah datangkan malam, macam mana Allah datangkan siang. Allah datangkan malam itu dengan kadar yang sangat praktikal. Daripada siang nak jadi malam ni, fasa tu berlaku secara tak mendadak, tak secara tiba-tiba, tetapi dia berlaku secara beransur-ansur. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita tengah siang terang benderang di luar ni, tiba-tiba datang malam macam orang tutup, orang switch off. Tup. Macam mana keadaan kita? Huru-hara kan? Semua orang dalam keadaan terkejut. Tengah buat kerja ni semua terdiam. Orang yang tengah mungkin guna teknologi matahari ke apa ke, solar ke apa, mungkin akan rasa terkejut. Tapi berlakunya perubahan siang ke malam itu sebenarnya kalau lihat sungguh-sungguh itulah kebesaran Allah. Allah datangkan perlahan-lahan tiba-tiba malam. Daripada malam pula tiba-tiba berubah menjadi siang. Betul tak? Boleh tak kalau Allah Ta'ala daripada malam tu on tiba-tiba jadi siang? Tang terang je. Matahari tegak atas kepala. Boleh kan? Tapi tak berlaku macam tu. Tapi Allah datangkan siang itu beransur-ansur. Daripada redup, terang sikit, akhirnya terang benderang. Kemudian dia turun balik. Dia berlaku secara pergerakan. Itu lebih besar sepatutnya. Itu lebih aneh sepatutnya. Dan dia berlaku secara konsisten setiap hari. Tapi benda tu kamu tak nampak. Yang kamu nampak cerita Ashabul Kahfi. Itu antaralah. Okey, kemudian Allah kata apa? Al-Kahfi bererti gua di gunung. Ini kita dah bincang. Kalau gua kecil, itu namanya ghar. Itu namanya ghar Hira. Ghar Al-Thawr kan. Di kota Mekah tu, itu panggil ghar. Satu tempat yang kecil. Tak boleh didiami. Dia kecil je. Tapi kalau gua yang boleh duduk, macam kita di Malaysia ni, gua-gua yang kita boleh duduk, itu namanya Al-Kahf. Okay? Dan itulah tempat yang menjadi persembunyian para pemuda tersebut. Ali bin Abi Talha menuturkan daripada Ibnu Abbas, Ar-Raqim bererti kitab. Okay, Ar-Raqim bererti kitab. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengemukakan Ar-Raqim bererti kitab. Kemudian dia membaca Kitabum Marqum, kitab yang tertulis. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan buat nota, Ar-Raqim dekat sini, okay, Ar-Raqim dekat sini mana? Ar-Raqim dekat sini adalah memberi maksud. Pertama, Ar-Raqim ini artinya pahat. Nama-nama mereka ni, pemuda-pemuda Al-Kahfi ni telah dipahat di gunung. Tempat mereka bersembunyi itu telah dipahat. Itu pandangan para ulama tafsir lah. Itu namanya Ar-Raqim. Sebab itu mereka tahu cerita tu dan cerita tu diwarisi. Dan telah ditokok tambah lah. Ada benda dongeng, benda dusta dicampur-campur. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini perkara yang kebenaran. Okay? Sebab itu Allah sebut tentang Al-Kahfi dan Allah sebut tentang Ar-Raqim.
Sebab benda tu memang orang tahu tentang kisah pemuda ni dan nama-nama pemuda ni yang telah terpahat. Ar-Raqim. Orang Melayu kata rakam, rakam. Kita rakam radio lah, rakam TV lah kan, rakaman kan, rakam. Benda yang terpahat, kekal lah, benda tu kekal. Okay. Ada yang terjemahkan Ar-Raqim ni sebagai batu bersurat. Sebab dia dipahat. Okay, dipahat di atas batu. Nama-nama mereka ataupun kisah-kisah mereka. Wallahualam. Ini antara pandangan dia. Kedua, Ar-Raqim ni adalah kisah mereka. Kisah mereka yang dipahat di atas batu ataupun di dinding gua. Dan yang ketiga, Ar-Raqim di kat sini adalah, kalau baca dalam kitab Injil ataupun Taurat, saya minta maaf. Okay, yang ni saya hanya merujuk saja. Dia kata melalui chapter Joshua, mungkin Injil kot. Dia kata dalam chapter Joshua ada cerita tentang Ashabul Kahfi ni yang dirakam nama tempat tu adalah Rekem. Wallahualam, saya tak tahu nak sebut macam mana. Tapi ejaan dia R-E-K-E-M. Rekem, mungkinlah macam tu. Okay, mungkin. Maksudnya, sama ada Ar-Raqim ini merujuk kepada nama yang dipahat ataupun kisah mereka yang dipahat ataupun bercerita tentang nama tempat yang mereka diami, tempat mereka bersembunyi itu. Okay, itu sebab tu Allah highlight kalimah Ar-Raqim. Sebab apa? Ini kisah yang masyhur. Okay, kamu orang Quraisy tak payah rasa takjub sangatlah. Benda tu kisah yang masyhur, semua orang tahu. Khususnya daripada kalangan ahlul kitab. Okay, macam kitab Taurat dan kitab Injil ni, mereka yang membaca kitab-kitab ini, mereka akan tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Benda tak pelik pun. Tak pelik. Itu yang Allah Ta'ala nak highlightkan. Okay, baik. Kemudian, ayat yang ke-10, Allah Ta'ala pun bercerita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idh awal fityah ilal kahf. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana pemuda-pemuda ini awal ni maksudnya dia berselindung lah dekat satu tempat bersembunyi di dalam gua itu, faqalu, dan mereka pun berdoa. Okay, ketika mana mereka ni duduk berlindung dalam gua ni, mereka berdoa, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisi engkau, direct. Apa dia? Mereka meminta rahmat. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami ini, min amrina, urusan-urusan kami ni, rasyada. Okay, iaitu petunjuk daripada engkau. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perhatikan dekat sini. Bila Allah membuka surah Al-Kahfi ni, cerita dia, Allah bercerita tentang doa mereka dahulu, baru Allah cerita tentang apa yang berlaku pada mereka. Saya sebutkan tadi awal tadi. Ini menunjukkan Allah nak bagi tahu kepada Quraisy dan bagi tahu pada Nabi, kisah yang kamu rasa takjub, itu tak takjub. Yang takjub yang kamu kena tahu, mereka itu orang yang beriman kepada aku. Cerita yang kamu rasa takjub tu sampai kamu tuduh Muhammad ni pendusta, benda tu biasa je. Yang benda lebih mengagumkan, iaitu mereka ini adalah beriman kepada aku. Bukti dia apa? Mereka mengangkat tangan ketika bersembunyi dan mereka kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, daripada engkau, daripada sisi engkau, iaitu rahmah. Rahmah ni kita terjemah sebagai belas kasihan, kan? Belas kasihan. Apa maksud belas kasihan? Saya pernah bincang dulu dalam surah Yusuf. Rahmah ni adalah belas kasihan, iaitu kita meminta kepada Allah sesuatu yang Allah beri kepada kita, apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Itu belas kasihan. Okay? Sebab apa? Bila Allah beri itu, Allah tahu itu yang kita perlukan. Dan itulah yang paling terbaik kepada kita. Itulah namanya rahmat. Itulah namanya rahmat. Kita ingat bila kita minta pada Allah ni, semua yang kita nak Allah bagi. Tak tentu lagi. Sebab apa? Boleh jadi yang Allah beri itu mungkin menjadikan satu benda yang musibah kepada kita. Okay? Jadi Allah tak beri. Allah memberikan sesuatu yang menjadi kebaikan dan manfaat kepada kita. Bahasa mudah saya sebut tadi, Allah memberi sesuatu yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Itulah namanya rahmah dan itulah namanya belas kasihan daripada Allah. Ada orang Allah kurniakan zuriat, ada orang Allah tak kurniakan zuriat. Sebab apa? Boleh jadi kalau Allah berikan zuriat kepada seseorang itu,
seseorang itu jadi sombong, seseorang itu merosakkan agamanya, seseorang itu jauh daripada Allah. Mungkin, kita tak tahu. Manusia berbeza-beza. Jadi Allah tak beri kepadanya. Sebab apa? Itulah belas kasihan daripada Allah. Allah nak selamatkan dia. Ada manusia Allah berikan dia zuriat. Sebab apa? Sebab zuriat itu akan mendoakannya, akan membantu dia untuk terus melakukan amal soleh, doa daripada anak-anak yang soleh. Anak itulah macam ni, macam tu, menjadi ladang pahala kepada si ayah, macam-macam. Jadi boleh jadi Allah kurniakan zuriat kerana apa? Itulah tanda belas kasihan daripada Allah untuk memberikan kebaikan kepada seseorang. Itu kalimah rahmah. Jadi itulah yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Ya Allah, berikanlah kami rahmat daripada Engkau. Beri belas kasihan. Apa yang kami perlu, berikan. Bukan apa yang kami mahu, beri apa yang kami perlu. Okay? Dan mereka minta apa? Wahayyi lana, dan sempurnakan urusan-urusan kami ni dengan rasyad, iaitu dengan petunjuk. Okay? Dia minta daripada Allah Ta'ala, urusannya minta diberikan petunjuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa ni adalah doa yang kita kena sentiasa meminta kepada Allah. Kita nak urusan kita, kehidupan kita ni ada belas kasih daripada Allah, dan kita nak semua urusan kita ni terikat dengan petunjuk Allah. Jangan sampai apa yang kita buat semuanya terlepas daripada pandangan Allah, kasih sayang Allah dan petunjuk Allah. Jangan sampai. Biarlah semua bendanya semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sesuai sampailah ke akhir kiamat nanti. Sebab apa? Kita minta rahmat dan kita minta petunjuk. Kan? Sebab kita berada dalam zaman yang fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Yang kita pun tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tak tahu. Tak nampak, tak sedar. Jadi macam mana? Maka mintalah yang ini. Okay? Kita mintalah Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kita mintalah Allah memberikan petunjuk. Okay? Baik, jadi doa ni perlu dipraktiklah. Sentiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satulah yang menjadi amalan kita, dan salah satu yang disebutkan tadi itulah bukti yang mana Ashabul Kahfi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada lagi 5 minit lagi. Baik, kita tengok sikit tuan-tuan. Kita berhenti pada ayat yang ke-11. Kita berhenti sampai ayat 11. Baik, lepas tu Allah cerita apa? Fadarabna ala adhanihim fil kaf sinina adada. Okey, sinina adada. Kata Allah Ta'ala, fadarabna ala adhanihim. Maka kami menutup telinga mereka. Fil kaf. Okey, kami tutup telinga mereka ini di dalam gua sinina adada, beberapa tahun. Bagi Allah tempoh tu sangat pendek. Okay, perkara kita, bagi kita ajaib lah 300 tahun lebih kan. Tapi Allah Ta'ala kata kami tutup telinganya di dalam gua itu hanyalah beberapa tahun sahaja. Allah tutup telinga dia. Supaya apa? Supaya dia tidak terganggu. Okay? Dia tak dengar pun apa-apa yang terjadi. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan bincang pada tuan-tuan kenapa Allah menyebutkan kalimah Allah menutup telinga mereka. Kenapa Allah tak kata Allah tutup mata dia ke, Allah tutup yang itu yang ini ke, Allah tidurkan dia ke? Tak. Tapi Allah kata kami menutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Okey? Nanti insya-Allah kita akan bincang pada kesempatan yang akan datang. Saya mohon maaf tuan-tuan, hari ini tak dapat hadir on site di PMP, hanya dapat online sahaja. Ada kesulitan berlaku. InsyaAllah nanti kita akan jumpa pada minggu hadapan, dan saya sendiri pun tak rasa puas kalau kita hanya dapat bertadabur melalui online. Saya lebih suka untuk kita berhadapan. Semogalah ada manfaat daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan kita terus meyakini apa yang Allah Ta'ala sampaikan, dan mudah-mudahanlah surah ini menjadi petunjuk kepada kita konsisten. Dan apatah lagi hari ini hari Khamis dan esok hari Jumaat merupakan waktu yang afdal yang diajarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu dia membaca surah Al-Kahf ini pada hari Jumaat. Mudah-mudahan tuan-tuan lepas ni kita baca surah Al-Kahfi bukan sekadar baca, tapi kita mula memahami ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey,
Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah ada kesempatan yang akan datang kita akan jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.